Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu, mana majlis yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala membahaskan ilmu yang paling mulia iaitu ilmu akidah. Jadi pertama saya nak ucapkan terima kasih kepada pengerusi majlis, saudari pengerusi majlis yang berbahagia Dr. Muhammad Asrul bin Syuhari, penasihat Persatuan Mahasiswa Malaysia, Mahasiswa Usuluddin UNIZA, yang berbahagia Dr. Engku Ibrahim bin Engku Wokzin, Syarah Kanan Pusat Pengajian Usuluddin Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, yang berbahagia Dr. Muhammad Hafiz bin Sarani, Ketua Unit Hadis dan Penyelidikan Institut Kajian Hadis dan Akidah Inhad Kuis, yang berbahagia Maulana Muhammad Ihsan bin Abu Bakar, Ketua Bahagian Pengajian Kitab Alim Madrasah Tahfiz Miftahul Ulum Ululangat Selangor, yang berbahagia Dr. Muhammad Rashidi bin Wahab, Syarah Kanan Pusat Pengajian Usuluddin Universiti Sultan Zainal Abidin, yang berusaha pengarah program Muhammad Ashikul Khair bin Qasim, para alim ulama, tuan-tuan guru, asatizah dan seterusnya, hadirin dan hadirat, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, ya, jadi tajuk yang diberikan kepada saya pada hari ini berkaitan dengan pemurnian fakta berkenaan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, berkenaan akidah ahli hadis Asy'ariyah dan Maturidiyah, ahli hadis Hanabilah Hasyawiyah, dan juga ahli hadis Hanabilah Mufawwidah. Jadi sebelum saya mulakan, boleh tak moderator confirmkan yang slide saya dan suara saya jelas? Jelas, Doktor. Slide jelas ya? Nampak? Baik. Jadi pertama sekali perlu untuk disebutkan di sini ialah perbahasan saya pada hari ini ataupun pembentangan saya pada pagi ini, pada tengah hari ini, saya bahagikan ia kepada dua bahagian. Yang pertama sekali berkaitan dengan fakta yang sebenar berkaitan dengan ahli hadis daripada tiga kelompok ini, ahli hadis Asy'ariyah Maturidiyah, Hanabilah Hasyawiyah dan Hanabilah Mufawwidah. Siapakah tokoh-tokoh yang boleh dikategorikan dan juga macam manakah akidah-akidah mereka. Dan yang kedua ialah berkaitan dengan dakwaan-dakwaan setengah golongan berkaitan dengan ahli hadis dan juga golongan Asy'ariyah, pandangan-pandangan yang mereka berikan. Jadi dakwaan itu kita akan cuba rungkaikanlah sekadar yang termampu. Baik. Pertama sekali, bila kita bercerita tentang ahli hadis Asy'ariyah dan Maturidiyah, jadi sangat banyak sebenarnya ahli hadis daripada kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau kita nak senaraikan satu persatu, panjanglah, senarai itu sangat panjang. Tapi antara yang masyhur, antara yang masyhur dan telah disebutkan oleh ahli panel sebelum tadi, Dr. Hafiz dan Maulana dah sebutkan tadi, antaranya ialah Ibnu Furak, sahib Maqalat al-Islamiyyin, Imam Al-Baihaqi, sahibul I'tiqad, dan Imam Qadhi Iyad, Sidi Imam Qadhi Iyad Al-Murrakushi As-Sabti, berasal daripada Septah, satu wilayah daripada di bawah kekuasaan Spain, dan beliau wafat di Marrakesh, di Maghribi. Beliau ni adalah sahib Kitab Asy-Syifa, wa ma adraka mas-syifa. Semua orang kita tahu Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Kemudian kita ada juga Al-Imam An-Nawawi, masyhur dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kita ada Zainuddin Al-Iraqi, Waliyuddin Al-Iraqi. Kemudian kita ada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadis, sahib Fathul Bari. Kita ada juga Imam As-Sakhawi, kita ada juga Imam As-Suyuti, dan banyak lagi lah kalau kita nak sebutkan satu persatu ulama hadis Asy'ariyah ni yang bermazhab Asy'ariyah ni, sangat-sangat ramai. Baik, berkenaan dengan akidah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini,
Itu ialah seperti yang kita semua sedia maklum. Di Malaysia itu kita menggunakan pakai metodologi pengajian akidah sifat 20. Itu adalah akidah Asy'ariyah lah basically. Cuma antara benda yang mungkin kita boleh highlightkan di sini ialah manhaj Asy'ariyah ini sebenarnya ialah manhaj pertengahan, manhaj wasitiyah ataupun mutawassit bainal wahyi wal aqli dalam bab ma'rifah. Sebagai contoh dalam bab ilmu pengetahuan itu kita berada di tengah-tengah di antara wahyu dan akal. Dalam arti kata kita tidaklah terlalu rigid apabila bertaamul dengan teks-teks agama, nas-nas wahyu, nas-nas samawi, dan juga kita tidaklah murni berpegang kepada akal semata-mata tanpa menggunakan pakai akal, dan akal kita tidaklah semata-mata akal tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Maknanya kerangka akal yang dilepas tanpa ada ikatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita menggunakan akal tapi di dalam rangka Al-Quran dan Sunnah. Itu dalam bab pengetahuan. Kemudian antara tasbih dan tanzih, kita berada dalam bab ketuhanan, kita berada di antara tasbih dan tanzih. Bukan makna kita mentasbihkan Allah Ta'ala, tidak. Sebaliknya kita mengisbatkan apa yang disebut di dalam Al-Quran dan Wahyu, itu kita tidak menafikan sifat tersebut. Dan kita juga mentanzihkan, mensucikan Allah Ta'ala daripada segala benda-benda yang tidak layak, segala sifat-sifat yang menunjukkan Allah Ta'ala itu kurang. Sebagai contoh sifat beranggota, ada anggota badan, ada kalam dia itu berhuruf ke atau bersuara ke dan sebagainya, itu kita tidak sebabkan, kita nafikan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat kekurangan semacam itu. Dan juga kita berada di antara jabar dan tafwid dalam bab perbuatan manusia. Af'alul ibad itu kita berada di tengah-tengah, antara pendapat yang mengatakan manusia ni tidak ada kekuatan langsung, dan dengan pendapat yang mengatakan bahawasanya setiap perbuatan hamba, perbuatan makhluk itu kitalah yang menciptakan. Allah Ta'ala tidak ada peranannya, tidak ada apa-apa daur di dalam perbuatan manusia. Maka kita tidak kata itu. Kita mengisbahkan kasab. Bagi manusia itu ada kasab, tapi hakikatnya semua perkara ialah Allah yang menciptakan, Allah Ta'ala yang melakukan setiap perkara, kerana manusia itu tidak boleh memberi kesan daripada mana-mana sudut pun. Kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah juga mengisbatkan sifat-sifat yang qadim pada Allah Ta'ala, dan sifat itu berdiri pada zatnya. Ini khusus pada nak melawan ataupun mengerot, mengkritik golongan Mu'tazilah, seperti yang Maulana sebut tadi, yang mana Mu'tazilah menafikan sifat bagi Allah Ta'ala. Dia kata Allah Ta'ala itu berkuasa dengan zat dia, melihat dengan zat dia, mendengar dengan zat dia dan sebagainya. Kita tak kata macam tu, kita kata Allah Ta'ala itu mendengar dengan sifat pendengar dia, dengan sifat sama' dia, melihat dengan sifat basar dia, berkuasa dengan sifat kudrah dia dan sebagainya. In fact, bagi makhluk kita sendiri pun kita isbatkan sifat bagi makhluk. Contohnya, kita kata orang manusia itu melihat dengan sifat pelihat yang ada pada mata dia, mendengar dengan sifat pendengar ataupun sifat sama yang ada pada telinga dia ataupun pada alat telinga dia, berkata-kata dengan sifat perkata, sifat berkata-kata yang ada pada lidah dia. Kita tak kata manusia itu mendengar dengan telinga, melihat dengan mata atau berkata dengan mulut secara majaz, secara itlaknya memanglah kita sebut macam itu, tapi hakikatnya bukanlah mata itu yang melihat. Kalau tak, nescayalah orang buta, kalau kita tengok orang buta, orang buta tu bukan dia tak ada mata, bukan dia tak ada biji mata, bola mata, hadaqah ataupun ain, bukan dia tak ada benda tu, dia ada, tapi dia tidak dapat melihat juga. Sebab apa? Sebab dia tidak ada sifat pelihat pada mata dia. Samalah orang tuli ataupun orang pekak. Bukan sebab dia tak ada lidah, dia tak boleh bercakap. Dia ada lidah, tapi dia tidak boleh bercakap sebab tidak ada sifat perkata pada mulut dia ataupun pada lidah dia. Dan juga dalam isu sifat kalam, membezakan antara kalam nafsi yang qadim yang berada pada zat Allah Ta'ala dan juga kalam lafzi yang diturunkan kepada para nabi yang menunjukkan kepada kalam nafsi tadi. Maknanya Allah Ta'ala itu kita kata sifat kalam yang ada pada zat dia itu adalah kalam nafsi, itu qadim. Itu bukan dengan huruf, bukan dengan suara, bukan
bukan ada bahasa, bukan berjuzuk, bukan bersusung, bukan ada dahulu, bukan ada kemudian dan sebagainya. Dan juga kita isbatkan, kita katakan kalam itu juga ada kalam lafzi, iaitu kalam yang kita baca itu, yang diturunkan di dalam bahasa Arab, yang diturunkan kepada para rasul itu. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad nama dia Quran dalam bahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Isa nama dia Injil, yang diturunkan kepada Nabi Musa nama dia Taurat dan sebagainya, suhuf-suhuf dan sebagainya. Maka itu kita kata itu bukan qadim, itu adalah makhluk. Sebab apa? Sebab dia berhuruf, bersuara, berjuzuk, bersusun, ada dahulu, ada kemudian, ada permulaan, ada nihayah, ada bidayah, ada nihayah dan sebagainya. Maka itu of course kita tak kata itu adalah satu sifat yang qadim bagi Allah Ta'ala. Tapi ini menunjukkan kalam yang kita baca hari ini, yang kita tuan-tuan baca hari ini, itu menunjukkan kepada kalam Allah Ta'ala yang qadim, yang azali, yang laisa biharfin wala sautin itu. Dalam isu perbuatan makhluk ataupun perbuatan hamba, af'alul ibad, pandangan Asy'ariyah ataupun pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari adalah tawassut dan mengisbatkan kasab. Seperti yang kita sebutkan, yakni segala perbuatan hamba itu diciptakan, diibdakkan oleh Allah Ta'ala. Perbuatan kita itu adalah diciptakan dan diibdakkan oleh Allah Ta'ala, dan bagi manusia itu kasab. Dan berlakunya ia adalah dengan kudrah mereka yang baharu, kudrah kita, kudratun hadithah, kita makhluk itu. Yakni kudrah ini adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala, yang tidak boleh memberi kesan pada nak melakukan sesuatu perbuatan, kerana yang menciptakan setiap sesuatu itu hanya Allah Ta'ala sahaja. Kita kata, begitulah ayat wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Ayat yang Allah Ta'ala sebut Nabi melemparkan pasir itu. Maka sehakikat semuanya Allah Ta'ala lah yang mencipta. Sebenarnya menurut sebahagian Asy'ariyah, pandangan kita ni ke arah Jabriyah juga. Hakikatnya Allah Ta'ala yang mencipta, tapi kita tak kata hakikatnya semuanya Allah Ta'ala yang buat. Kita kata manusia itu ada kasab dia juga. Tak fully Jabriyah. Kalaulah yang mengatakan setiap perkara itu Allah Ta'ala lah yang buat. Jadi ketika seseorang itu minum arak, apakah kita nak kata Allah Ta'ala lah yang minum arak? Kalau nak hukum, jangan hukum dia, kena hukum Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala yang buat. Mana tak boleh lah macam tu. Mana kita itu ada kasab, dan kita diberi pahala ataupun diberi dosa itu bergantung kepada pilihan kita, ikhtiar kita dan kasab yang kita buat itu. Walaupun kita kata kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Ini ialah apa yang disebutkan oleh Imam Sanusi di dalam kitab beliau Al-Muqaddimat. Mazhab Jabariyah itu ialah segala perbuatan itu adalah dengan kudrah azali, iaitu kudrah Allah Ta'ala, tanpa diiktirankan dengan kudrah yang baru. Kemudian mazhab Qadariyah itu, setiap perbuatan ikhtiyariyah itu ialah berlaku dengan kudrah hadisah, bermakna dengan kudrah makhluk. Sama ada berlaku itu adalah perbuatan yang secara mubasyaratan, secara langsung, ataupun secara tawallud. Dan mazhab ahli sunnah itu ialah wujudul af'al kulliha bil qudratil azaliyah. Semua perkara yang berlaku itu adalah dengan kudrah azali, iaitu kudrah Allah Ta'ala, tapi ada muqaranatil af'alil ikhtiyariyah. Ada af'al ikhtiyari li kudratin hadithatin. Bagi kudrah yang baru, la ta'siralah, yang tidak ada kesan pun. Sebenarnya kudrah yang baru itu tidak sama ada mubasyarat ataupun secara tawallud. Selain daripada itu, terdapat juga perbezaan di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, seperti isu menambahkan sifat takwin. Maturidi menambahkan sifat takwin bagi sifat ma'ani itu, dan mengatakan ini bukan sifat qudrah dan ta'alluqnya, dan juga ada sedikit perbezaan lah berkaitan dengan isu af'alul ibad serta isu tahsin wa takbih. Asy'ariyah tersebar ke seluruh dunia ni kerana tawassutnya, kerana moderatnya mazhab ini, kerana berada di pertengahan mazhab ini dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat, dan of course tersebar juga dengan sebab faktor politik, khususnya oleh kerajaan-kerajaan yang berada di dunia lah pada waktu itu. Sebagai contoh, kerajaan Seljuk di timur, kerajaan Murabitin di Maghrib. Kerajaan Murabitin ni kerajaan pertama lah di Maghrib itu, dan diteruskan dengan kerajaan Muwahhidin yang dibawa oleh Ibn Tumar. Jadi membawa saitaratus siyasah, membawa kekuatan politik untuk menyebarkan mazhab Asy'ariyah.
Dan penting untuk kita ketahui di sini, apabila kita sebut Maghrib, Biladul Maghrib itu merangkumi 5 buah negara. Kalau hari ini kita boleh sebut yang pertama Algeria, Tunisia, Morocco, of course Maghribi, Mauritania dan juga Andalusia. Jadi negara inilah yang berada di bawah pemerintahan kerajaan-kerajaan Murabitin, Muwahhidin dan Wattasiyin dan sebagainya pada zaman dahulu. Dan juga tersebar juga dengan sebab adanya disebarkan oleh kerajaan Ayyubiyah di Mesir pada waktu tersebut. Manakala mazhab ini tersebar ke negara-negara di Central Asia ataupun Asia Tengah, kita panggil Asia Wusta ataupun Bilad Mawara an-Nahar, ataupun juga pada hari ini disebut sebagai Transoksiana, negara-negara Mawara an-Nahar seperti Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan dan sebagainya, dan juga mudun ataupun bandar-bandar yang masyhurlah pada zaman dahulu sehingga sekarang, iaitu antaranya ialah Tashkent, Bukhara, Imam Bukhari, Samarkand, Turmuz, Khawarizm. Jadi setiap bandar ni dah sinonim dah dengan ulama yang kita dah kenal, Al-Khawarizmi, Imam Tirmizi, Imam Bukhari dan sebagainya. Dan kemudian mazhab ini berkembang ke Turki kerana dibawa oleh orang-orang Turki oleh golongan Atraq. Kemudian kelompok yang kedua iaitu kelompok ahli hadis Hasyawiyah Hanabilah. Sebenarnya bila kita cerita tentang Hasyawiyah Hanabilah ini, susah untuk kita ceritakan ia sebagai sebuah mazhab yang mustaqil lah, sebuah mazhab yang tersendiri yang ada usul dan qawaid semacam mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah ataupun mazhab fiqh, yakni al-madzhabul arba'ah, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi itu tak. Sebaliknya golongan ini ialah dia bukan satu mazhab yang mempunyai satu pengasas yang khusus, yang ada kaedah-kaedah mazhab yang diteruskan, yang ada kitab-kitab khusus, tidak, tapi atas dasar orang-orang yang mempunyai semangat taksub kepada nusus yang terlalu rigid, terlalu strict, terlalu keras di dalam memahami nusus dan tidak boleh keluar daripada nusus syarak, nusus Quran dan Sunnah, dan juga dengan kefahaman mereka yang literal, yang secara zahir terhadap Al-Quran dan Sunnah, terhadap nusus teks wahyu ini. Secara umum mazhab Hasyawiyah ataupun kita kata Hasyawiyah Hanabilah ini adalah satu kefahaman yang am dan manhaj pemikiran yang menyeru pengikutnya untuk terima pemikiran dan berita-berita yang tersebar, khususnya yang dinisbahkan kepada sumber yang sahih tanpa perlu meneliti dan mengkritik cara periwayatan. Ini adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh Hasan Syafi'i lah di dalam kitab beliau Al-Madkhal ila Ilmi Kalam. Dan sebahagian ulama membawa naratif perbicaraan tentang golongan ini sebagai sebuah firqah, khususnya mereka yang mengikuti manhaj yang disebutkan tadi dalam bab akidah, seperti yang disebutkan oleh Ibn Rushd dalam kitab beliau Al-Kashfu an Manahijil Adillati fi Aqaidil Millah. Jadi menurut Ibn Rushd, pendirian golongan Hasyawiyah ni kita boleh senaraikan seperti berikut. Jadi Hasyawiyah ni juga dipanggil sebagai Ghulatul Hasyawiyah, ataupun Ghulatul Hanabilah, ataupun kita panggil juga sebagai Mujassimah atau Musyabbihah. Jadi ciri-ciri mazhab ini ataupun golongan ini ialah yang pertama, mereka ni berpegang kepada nusus semata-mata, dan menganggap cara untuk berpegang dan menganggap berpegang kepada nusus ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan ilmu i'tiqad ataupun ilmu akidah dan ilmu agama secara keseluruhannya, dan menolak akal dan dalil-dalil akal. Maknanya tak boleh menggunakan akal di dalam ilmu akidah. Kemudian mereka juga salah di dalam memahami nusus agama itu sendiri, kerana nusus ini perlu kepada akal untuk menghuraikannya, dan nusus itu mengandungi adillah dan barahin akliyah untuk menetapkan akidah yang wajib dipegang, dan tidak cukup untuk kita tetapkan akidah ini tanpa burhan dan istidlal yang bersifat akal. Seperti yang Maulana sebut tadi, di dalam Al-Quran itu banyak menyeru kepada penggunaan akal itu sendiri. Afala taqilun, ya ulil albab, menyuruh orang untuk menggunakan akal fikiran. Kalaulah akal fikiran itu tidak ada peranannya, kenapa Allah Ta'ala sebut
akal fikiran, kenapa tidak guna akal fikiran dalam memahami agama, kenapa tidak menggunakan akal fikiran untuk memahami apa tujuan di sebalik Allah Ta'ala menciptakan alam ini dan sebagainya. Maksudnya ada peranan akal, ada. Dan peranan inilah dan penggunaan akal inilah yang perlu, yang penting di dalam berinteraksi dengan nusus wahyu itu sendiri. Dan yang ketiga, kecenderungan. Mereka ini memiliki kecenderungan untuk memahami nas-nas ini secara literal, secara zahirnya, yang akan membawa kepada pentajsiman dan pentasbihan, iaitu menisbahkan sifat-sifat makhluk dan perkara-perkara yang madiyah, yang jismiyah kepada Allah Ta'ala. Jadi akan membawa kepada pengisbatan perkara-perkara yang macam ini bagi Allah Ta'ala, which is mustahil, impossible bagi Allah Ta'ala untuk ada jisim dan sebagainya. Tapi penting juga untuk kita sebutkan bahawa golongan yang kita sebutkan ini bukan sahaja memiliki ciri-ciri yang disebutkan ini sahaja, tapi ia juga dilihat semakin subur dan rancak, merancakkan dan menyuburkan pemikiran tasbih dan juga mencemarkan kesucian akidah umat Islam dalam bab ketuhanan dengan menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, sama ada dari sudut zat ataupun sifat ataupun dengan kata lain. Mereka ini keliru dalam penggunaan qiyasul ghaib ala syahid. Qiyasul ghaib ala syahid ini ialah satu kaedah yang kita guna dalam mazhab Asy'ariyah, di mana kita mengkiaskan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk dalam erti kata, sebagai contoh Allah Taala mempunyai sifat kudrah, kita juga ada sifat kudrah. Tapi kudrah kita itu berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kudrah kita itu ada permulaan, ada pengakhiran, ada bidayah, ada nihayah. Waktu kita kecil kita tak ada kudrah. Kemudian bila kita besar, barulah ada kudrah bagi kita. Dan kudrah kita itu ada limit, ada limitasi. Tapi kudrah Allah Ta'ala itu berbeza, dia tidak ada limit, dia tidak ada permulaan, dia tidak ada pengakhiran. Jadi itulah yang kita sebutkan. Samalah juga dengan sifat melihat Allah Ta'ala. Melihat Allah Ta'ala, kita juga melihat. Walaupun sama, tapi hakikatnya tidak sama. Dan manusia itu melihat dengan menggunakan sifat melihat yang ada pada mata, maknanya ada alat. Dan penglihatan kita itu ada limit. Terlalu dekat pun kita tak nampak, terlalu jauh pun kita tak nampak, benda kecil pun kita tak nampak. Sama, mendengar pun sama. Benda yang terlalu perlahan kita tak dapat dengar, benda yang terlalu kuat pun kita tak dapat dengar. Dan pendengaran kita ni dia ada mula, dia ada akhir. Contohnya bila dah tua nanti, dah jadi pekak, dia tak dengar, dan sebagainya. Itu adalah qiyasul ghaib ala syahid yang Al-Asy'ariyah guna, tapi orang-orang yang ini salah dalam menggunakan kaedah ini. Dan kita tengok fahaman ini mula menyusup tumbuh dalam setiap kelompok muslimin. Jadi sebenarnya Hasyawiyah itu bukanlah ada di dalam mazhab Hanabilah ataupun Hambali sahaja. Sebaliknya dalam setiap mazhab dia ada, cuma minoriti lah. Dan disebutkan Hasyawiyah itu sebagai Hasyawiyah Hanabilah kerana ramai dari kalangan mereka itu dilihat itu keluar daripada mazhab Hambali. Ramai golongan Hasyawiyah itu kebanyakannya mengklaim ataupun mengaku sebagai mereka itu bermazhab Hambali. Jadi sebab itulah kita istilahkan, kita sebutkan mereka sebagai Hanabilah, Hasyawiyah Hanabilah. Jadi ada golongan Syiah ada golongan Hasyawiyah dalam ahli sunnah dan Syiah. Ada golongan Hasyawiyah dalam kalangan Hanabilah, sedangkan Hanabilah itu berlepas diri daripada mereka. Hasyawiyah juga ada dalam kalangan muhaddisin dan mufassirin, ada di kalangan ahli tasawuf seperti As-Salimiyah, Al-Hilmaniyah, ada dalam mazhab akidah. Ada sebagai contoh yang paling jelas adalah Karramiyah yang jelas mentajsimkan Allah Ta'ala. Namun tidaklah semua itu kita panggil mereka itu adalah musyabbihah secara mutlak. Namun ada mereka yang melampau dalam takwilan mereka, dalam menggunakan akal itu melampau-lampau. Dan juga ada yang cenderung kepada akal semata-mata, ada yang cenderung kepada nas semata-mata, dan juga ada yang cenderung kepada penggunaan akal semata-mata. Jadi ini adalah maksud ataupun tarif Hasyawiyah yang disebutkan di dalam kitab Ibn Rushd tadi, yang diitlakkan kepada mereka yang berpegang kepada zahir nas, yang membawa kepada tashbih dan tajsim, lalu dinisbahkan kepada Allah Ta'ala itu wajah, tangan dan datang, majid dan istiwa, bersemayam, dan sebagainya. Menurut Kiai Sirajuddin Abbas dalam kitab dia I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, dia kata golongan Hasyawiyah ini juga disebut sebagai golongan musyabbihah
kerana mereka menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk dia, iaitu mereka kata Allah Ta'ala ada tangan, ada kaki. Samalah dengan makhluk. Walaupun dia kata ada tangan, tapi tangan Allah Ta'ala tetap sama dengan tangan makhluk. Kaki ada, tapi kaki dia tetap samalah dengan kaki makhluk. Muka samalah. Juga dipanggil juga dengan golongan Mujassimah, iaitu golongan yang mentaksimkan Allah Ta'ala. Mereka kata Allah Ta'ala itu bertubuh, terdiri daripada darah, daging, ada muka, ada mata, ada tangan, ada kaki. Bahkan ada yang mengatakan Allah Ta'ala itu ada alat kelamin, dan kelaminnya itu adalah laki-laki. Na'udzubillah. Jadi kebanyakan golongan Musyabbihah dan Mujassimah ini mengaku bermazhab Hambali, tapi Imam Ahmad bin Hanbal sebenarnya tidak berkeyakinan dan berakidah seperti mana yang mereka pegang dan mereka klaim lah sebenarnya. Jadi antara tokoh-tokoh golongan Hanabilah seperti yang disebutkan oleh Kiai Sirajuddin Abbas dan banyak ulama-ulama sebelum beliau, ialah antaranya ialah Abu Abdullah bin Hamad bin Ali Al-Baghdadi Al-Warraq, pengarang kitab Syarah Usuluddin, di mana beliau banyak menghuraikan tentang tasbih, iaitu menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Begitu juga dengan Qadhi Abu Ya'la Al-Farraq Al-Hambali, banyak mengarang kitab Usuluddin yang memperkatakan tentang tasbih juga. Seterusnya Abu Hasan Ali bin Ubaidillah bin Nasr Az-Zarhuni Al-Hambali, yang mana mengarang sebuah kitab Usuluddin yang bermakna Al-Idah, di mana banyak menerangkan perkara berkaitan dengan tajsim dan tasbih, dan banyak lagi lah kitab pengarang-pengarang tokoh-tokoh yang tidak disebutkan di sini. Dan kita dapat tengok sebenarnya orang yang bermazhab Hambali sebenarnya tidak bermazhab macam ini. Sebagai contoh Ibnul Jauzi, Jamaluddin Ibnul Jauzi Al-Hambali, bukan Ibnul Qayyim Al-Jauzi, yang satu lagi. Beliau telah mengarang sebuah kitab untuk menolak fahaman golongan Mujassimah ini, yang diberi judul Daf'u Syubahit Tashbih bi Akafit Tanzih wa Raddi ala Al-Mujassimah. Beliau dah karang satu kitab khusus untuk mengkritik ataupun menolak golongan Mujassimah yang mengaku mereka itu sebagai golongan Hambali, mengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi di sini kita dapat tengok antara beberapa contoh kitab yang mengisbatkan secara jelas, secara zahirnya kita nampak jelas mengisbatkan had ataupun anggota ataupun sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Sebagai contoh yang di sebelah kanan yang warna biru tu, Fathul Ilah fi isbatil haddi lillah, pada nak mengisbatkan had bagi Allah Ta'ala. Dan kita dapat tengok dalam muzakhrafah tu, dalam macam bulatan tu disebut apa? Al-an hamiyal watis ayyuhal asy'ariyun al-jahmiyun al-mubtadi'un. Dia nak kata basically al-an ishtaddal amr. Sekarang ni habislah korang wahai Asy'ariyah, Jahmiyah, Asy'ariyah yang Jahmiyah, yang mubtadi'ah ni, yang ahli bid'ah ni. Dan dia kata ini adalah kajian manhaj ilmi pada menyebutkan i'tiqad ahli salaf dan imam-imam pada menetapkan had bagi Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan juga asar. Dan satu lagi, itu adalah seperti yang Dr. Hafiz sebutkan tadi, isbatul haddi lillah wa bi annahu qa'idun wa jalisun ala arsy. Ini jelas Allah mengatakan Allah Taala itu duduk, jalis dan duduk di atas arasy. Dan juga nak menolak orang yang mengingkari had bagi Allah Ta'ala itu. Ini jelas. Kitab ini dah mutawaffir fi suq, maknanya dah banyak disebarkan di pasaran. Sebagai contoh ini pertama saya lihat ini di Morocco lah, di Rabat itu dah dijual kitab-kitab ini. Walaupun Morocco itu jelas sebenarnya bermazhab Asy'ariyah, menolak golongan Hasyawiyah, Mujassimah, Musyabbihah ini. Seterusnya berkaitan yang golongan yang ketiga, iaitu golongan ahlu hadis Hanabilah Mufawwidah, ahli hadis daripada kalangan Hanabilah yang mentafwidkan. Ini telah disebutkan oleh panel Dr. Hafiz bentar tadi. Siapakah Hanabilah Mufawwidah? Beliau sebut dengan panjang lebar. Tapi hanya saya nak sebutkan secara lebih kurang saja. Jadi kalau kita tengok Imam Ahmad bin Hanbal ni merupakan salah seorang ulama salaf yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di dalam akidah. Pada masa yang sama, beliau tidak menolak pun penggunaan akal. Beliau bukanlah menolak akal, makna tak nak guna akal. Dan beliau juga bukan Hasyawiyah. Tapi walaupun begitu, walaupun beliau menjadikan kata putus dalam sesuatu perkara ialah hukum syarak, iaitu nas sahih.
sama ada dari sudut akidah ataupun amalan, tapi beliau ni bukanlah seorang yang literal dalam pemahamannya ataupun mendahulukan setengah nusus daripada yang lain, taqdimun nusus ala ba'dhi ataupun ala ghairihi, ataupun membangkitkan, menyebutkan perkara yang tak pernah disebut oleh mana-mana ulama salaf. Beliau ni bukan macam tu. Itu dapat kita tengok, dapat kita buktikan daripada banyak kitab-kitab ataupun akwal beliau sendiri yang dimuatkan dalam kitab-kitab beliau, yang menunjukkan bahawasanya beliau itu bukanlah seorang yang literal dalam pemahaman dia ataupun menolak penggunaan akal di dalam isu ini, isu akidah. Jadi orang yang menisbahkan diri kepada Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan mereka itu bermazhab Hanbali, itu kita boleh ringkaskan ada tiga jenis golongan. Yang pertama ialah golongan yang cenderung, yang melampau. Golongan yang ada kecenderungan yang melampau terhadap penggunaan akal seperti yang dilakukan oleh Ibnu Aqil, Syekhul Hanabilah di Baghdad, dan juga Abu Ya'la, Sahibul Mu'tamad, dan juga Ibnu Jauzi dalam Talbis, yang kemudiannya dikritik oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah sendiri. Ini kecenderungan ini adalah golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan yang memiliki kecenderungan yang melampau terhadap nusus, seperti sangat syadid di dalam masalah jihad ataupun ainiyah, sangat strict, sangat rigid, tidak boleh keluar daripada Quran dan Sunnah berkaitan masalah arah bagi Allah Ta'ala dan juga masalah tempat bagi Allah Ta'ala. Ataupun juga dalam masalah sifat kalam, iaitu kalam berhuruf ataupun bersuara. Sebab itulah berlaku fitnah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal itu sendiri, sehingga berlaku permusuhan yang teruk dan berlaku pertumpahan darah di Baghdad, Damsyik dan Kairah terhadap golongan Syiah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Namun ini sebenarnya bertentanganlah dengan pegangan Imam Ahmad bin Hanbal itu sendiri. Seterusnya golongan yang ketiga yang mengambil pendirian pertengahan, berlepas diri daripada dua golongan yang tadi yang kita sebutkan tadi, dan golongan ini sebenarnya mewakili pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan juga para salafus salih yang lain, para a'immatul madzhab, imam mazhab semua yang salah, samalah. Maknanya tidaklah mengisbatkan makna zahir bagi Allah Ta'ala, mengisbatkan makna zahir tentang ayat-ayat mutasyabihat dalam nusus wahyu, dan juga tidaklah menolak akal semata-mata. Tapi kalau kita tengok, kalau adalah Imam Syafi'i ketika mana menolak ilmu kalam, itu kita kena faham ilmu kalam itu ialah ilmu orang yang menggunakan akal. Golongan seperti Mu'tazilah juga kita panggil ilmu kalam, dan Mu'tazilah itu dah ada lah pada zaman Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mentaujihkan, mengkhususkan kalam dia itu kepada orang yang menolak ataupun yang melakukan perkara bid'ah tersebutlah pada zaman dia, bukanlah menolak mazhab Asy'ariyah, kerana Asy'ariyah itu datang setelah Imam Syafi'i. Bukanlah menolak mazhab Asy'ariyah, mazhab kalam yang dibawa oleh metod kalam yang dibawa oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu sendiri sebenarnya. Baik, jadi antara tokoh-tokoh Hanabilah, Mufawwidah itu, ini jelaslah kita dapat tengok daripada Imam Bukhari, Muslim, Ashabus Sunan. Ini macam yang disebutkan oleh Maulana Abu Bakar, Maulana Ihsan tadi. Imam Abu Zur'ah, Abu Dawud, Abu Hatim Ar-Razi, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, dan lain-lain. Dan satu lagi yang disebutkan di India tadi itu, Dr. Hafiz menyebutkan, antaranya adalah Syekh Mubarak Furi. Itu adalah mazhab ahli hadis yang Mufawwidah Hanabilah, yang tidak mentajsim, yang mentafwidkan sifat-sifat ayat-ayat mutasyabihat ini. Kalau kita tengok akidah mereka ni, antara tuduhan yang sering dilemparkan terhadap golongan Hanabilah ni sebenarnya ialah mujassimah dan musyabbihah. Tapi hakikatnya bukanlah semuanya itu bermazhab mujassimah dan musyabbihah. Bahkan usul sebenar mazhab ini ialah menetapkan hadis-hadis sahih sebagaimana ia datang, iaitu amiruha kama ja'at, tanpa sebarang penambahan dan pengurangan, serta mensucikan Allah Ta'ala daripada segala bentuk perkara yang menunjukkan Allah Ta'ala itu beranggota, dan mustahil Allah Ta'ala itu beranggota. Mustahil Allah Ta'ala itu mempunyai had, mempunyai limit. Mustahil Allah Ta'ala itu bertempat. Mustahil Allah Ta'ala itu menyerap ataupun bersatu ataupun hulul dengan makhluk. Ini semua adalah pegangan-pegangan yang ditolak oleh golongan, oleh mazhab, oleh Hanabilah Mufawwidah ini.
Dan ini juga sama pegangan yang dipegang oleh ashabul mazahib, ini Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas dan Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Tapi ini tak bermakna tidak ada mujassimah yang berintisab dengan mazhab ni. Ada mujassimah yang bermazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi ada, tapi bilangan mereka tidak banyak dan tidak mewakili mazhab. Tidak disebutkan mereka itu mewakili mazhab. Ini adalah seperti yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah sendiri dalam kitab dia Majmu' Fatawa, boleh tengok. Jadi secara ringkasnya kita dapat tengok Imam Ahmad bin Hanbal ini dengan jelas menafikan tajsim dan tashbih dalam banyak akwal beliau. Contohnya ialah Imam Ahmad bin Hanbal kata innamal asma'u ma'khudatun bisyari'ati wal lughah. Sesungguhnya nama, hanya saja nama tajsim dan tashbih itu diambil daripada syariat, daripada syarak dan daripada lughah. Wa ahlul lughati wada'u hadzal ism هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك كله. Tapi ahli lughah, orang lughah itu mengatakan, meletakkan lafaz tajsim itu ialah bagi setiap yang mempunyai panjang, dalam, lebar, bersusun, ada gambaran, ada susunan juzuk-juzuk dan sebagainya, dan Allah Ta'ala itu, sedangkan Allah Ta'ala itu maha suci daripada perkara tersebut. Falam yajuz an yusamma jisman, maka tak bolehlah kita nak namakan Allah Ta'ala itu sebagai jisim, kerana keluarnya Allah Ta'ala itu daripada makna jisim itu, dan juga syarak tidak mendatangkan perkataan jisim dalam Al-Quran, mengisbatkan jisim bagi Allah Ta'ala dalam Quran, maka itu jadi batil. Dan juga dinukilkan oleh Ibnu Hamdan di dalam kitab Nihayatul Mubtadi'in, bahawasanya Imam Ahmad mengatakan takfiru man qala anillahi jismun la kal ajsam, mengatakan orang yang mengatakan kufur orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu jisim tapi tak sama macam jisim-jisim lain. Orang zaman dulu yang dikafirkan oleh umat-umat Islam, oleh a'immatul muslimin, itu mereka yang mengatakan Allah Ta'ala itu jisim, Allah Ta'ala itu jismun la kal ajsam, Allah Ta'ala itu jisim tapi tak sama macam jisim-jisim lain. Jadi apa beza perkataan ni dengan perkataan orang yang kata Allah Ta'ala itu ada tangan tapi tangan dia tak sama macam tangan makhluk. Allah Ta'ala itu duduk tapi duduk dia itu tak sama macam duduk makhluk. Duduk yang selayak dengan kemuliaan dia. Apa beza dia? Tidak ada beza. Jisim tapi tak macam jisim lain. Tapi hakikatnya jisim lah. Cuma kita tak tahu macam mana rupa jisim tersebut. Allah Ta'ala itu ada tangan tapi tangan itu tak samalah macam tangan kita. Tapi sesuai dengan kemuliaan dia. Maknanya ada tangan juga, ada isbatul yad hakikatan, macam yang disebutkan tadi. Mengisbatkan, mereka ini mengisbatkan yad secara hakikat, mengisbatkan wajah secara hakikat, mengisbatkan istiwa dengan makna istiqrar hakikatan. Cuma macam mana bentuk, macam mana rupa itu kita tak tahu. Sebenarnya, kalau kita nak kata ada tangan, kita nak kata tangan kita dengan tangan monyet itu pun tak sama. Tangan kita manusia sesuai dengan kemuliaan manusia, tangan monyet sesuai dengan cara dia lah. Tapi tak samalah tangan manusia dengan tangan monyet, tapi tangan monyet itu adalah kaifiat dia macam mana. Ataupun kalau kita sebutkan tangan satu benda, kita tak tahu macam mana rupa tangan tu, tapi kita faham bahawasanya itu adalah tangan. Dan bila kita sebut tangan itu kan jelas berjisim. Tangan inilah yang kita nampak dia. Tangan dengan makna jisim, ada anggota, ada bahu, ada siku, ada jari dan sebagainya, itu yang disebutkan tangan. Jadi tidak ada beza orang yang menyebutkan Allah Ta'ala itu ada tangan tapi tangannya tak sama macam tangan kita, dengan yang mengatakan Allah Ta'ala itu jisim tapi tak sama macam jisim-jisim lain. Jadi juga disebutkan bahawasanya Imam Ahmad bin Hanbal itu barang siapa yang beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala itu jisim daripada jisim-jisim dan memberikan bagi Allah Ta'ala itu hakikat jisim, cuma kita tak tahu dia jisim dia macam mana, iaitu ada susunan, ada bersusun-susun, juzuk-juzuk dia tu ada juzuk-juzuk yang bersusun, dan juga Allah Ta'ala itu berintiqal, berpindah-pindah, berubah dari satu tempat ke satu tempat, bahwa kafirun, maka orang tersebut kafir, li'annahu ghairu arifin billah, kerana dia tak kenal Allah Ta'ala dan sebagainya. Dan juga seperti yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Mar'i Al-Karami ataupun Al-Qurami, wa minal ajab anna a'immatana al-Hanabilah yaquluna bimadhhabis salaf wa yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafa bihi rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil wa ma'a dhalika. Macam mana kita nak kata
Imam Hanabilah ni, Imam A'immatul Mazhab ni, Imam Ahmad bin Hanbal khususnya, yang mengatakan bagi Allah Taala apa yang Allah Taala sebut dalam Quran, apa yang disebutkan oleh Rasul di dalam sunnah dia, dalam hadis dia, tanpa ada tahrif, penyelewengan ataupun tanpa ta'til, menafikan sifat, tanpa ada kaifiat macam mana, dan juga tanpa ada perumpamaan. Tapi macam wa ma'adzalika, macam walau bagaimanapun, di sana terdapat orang yang man la yahtatu fi dinihi, orang yang tidak berhati-hati dalam agama dia, yang subuhum li tajsim, mengisbatkan para imam-imam ini dengan tajsim. Sedangkan mazhab mereka ini sebenarnya annal mujassim kafirun, mengatakan bahawa mujassim ini kafir. Berbeza, mujarrad mujassim itu dah kufur di sisi mazhab Hambali, bikhilafi mazhab Syafi'iyah, berbeza dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan mujassim itu terbahagi kepada dua, yang soreh dengan yang tak soreh. Kalau yang soreh itu barulah kufur, kalau tak soreh itu tak kufur. Macam mana faqaumun yukaffiruna al-mujassimah fa kaifa yaquluna bitajsim? Macam mana kita kata mereka itu sebagai mujassimah sedangkan mereka itu mengkafirkan orang yang mentajsimkan Allah Taala? Ini satu perkara yang pelik. Baik. Itu bahagian yang pertama, iaitu menyebutkan secara ringkas pandangan ataupun akidah dan tokoh mazhab ataupun tiga golongan ahli hadis Asy'ariyah Maturidiyah, ahli hadis Asy'ariyah Hanabilah, dan juga ahli hadis Hanabilah Mufawwidah. Seterusnya, bahagian yang kedua iaitu dakwaan-dakwaan sebagai ahli hadis dan kritikan terhadap Asy'ariyah ini kita nak keluarkan apa benda yang disebutkan, kerana akhir-akhir ini terdapat beberapa penulisan judul buku-buku perkataan-perkataan yang secara zahir judulnya, tajuknya itu seolah-olah ingin menengahi lah di antara golongan Asy'ariyah dan ahli hadis, di samping menyebutkan pertembungan akidah yang berlaku pada kurun-kurun yang sebelum ni. Tapi hakikatnya bukanlah sebegitu, sebaliknya mengelirukan masyarakat. Dan gharak mereka daripada penulisan ini nak memberikan gambaran bahawasanya Asy'ariyah ini ialah golongan ahli bid'ah dan ahli sesat, serta tidak sepatutnya dijadikan pegangan oleh masyarakat Malaysia secara khususnya. Sedangkan macam mana kita nak kata macam itu, sedangkan mazhab ini, mazhab Asy'ariyah dan Maturidi ini adalah merupakan mazhab rasmi bagi kebanyakan negeri-negeri Melayu di tanah Malaysia kita ni, dan telah digazetkan dalam perlembagaan ataupun undang-undang tubuh negeri. Sebagai contohnya yang terbaru ni ialah Negeri Melaka, yang telah membuat tafsiran kembali tentang mazhab ahli sunnah wal jamaah itu. Siapakah yang dimaksudkan bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah? Dan ahli sunnah wal jamaah itu adalah satu brand yang semua orang nak claim dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi siapa sebenarnya definisi ahli sunnah wal jamaah sebenarnya siapa? Itu dah ditetapkan bahawa Asy'ariyah Maturidiyah. Kalaulah kita kata Asy'ariyah dan Maturidiyah ini adalah sesat, maksudnya kita nak kata umat Islam di Malaysia yang dah berpegang dengan mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah selama berapa kurun ini, berapa ratus tahun ini, semuanya sesat. Daripada ulama-ulama kita, daripada zaman Imam Abu Hasan Asy'ari sampailah hari ini 1000 tahun ni, semuanya ulama itu sesat. Takkanlah kita nak membakul sampahkan semua ulama-ulama tu. Dan kita pegang dengan pegangan segelintir minoriti yang mengatakan Allah Taala itu, yang mengatakan yang berbezalah dengan mazhab Asy'ariyah ni, yang mengisbatkan yang tak nak takwil dan sebagainya. Jadi bahagian kedua ni kita akan highlightkanlah beberapa kekeliruan yang ditimbulkan secara ringkas dan kritikan terhadap kenyataan ataupun kekeliruan tersebut. Antaranya kita boleh tengok banyak mereka yang menyebutkan ni perkataan ini, konotasi mereka itu sebenarnya dalam banyak tempat meletakkan dirinya pada posisi lawan kepada mazhab Asy'ariyah. Jadi mereka meletakkan mereka ini adalah bukan Asy'ariyah dan mereka akan mengkritik setiap apa yang disebutkan oleh Asy'ariyah, apa yang dibawa oleh Asy'ariyah itu mereka kritik. Itu yang pertama. Kemudian tidak terzahir ketidakpuasan hati dengan sifat kalam Allah Taala dan juga al-af'al al-ikhtiyariyah bagi Allah Taala. Jadi ini adalah isu yang selalulah dibawa, selain daripada isu takwil yang apabila mengkritik Asy'ariyah, isu-isu macam inilah yang dibawa. Kemudian mengatakan mazhab Asy'ariyah mutaakhirin, Asy'ariyah yang akhir itu mengisbatkan hanya 7 sifat bagi Allah Taala. Hanya 7 sifat akliyah. Yang pertama sekali, sifat akliyah ini, setahu saya, wallahu alam, saya tak pernah dengar Asy'ariyah membahaskan sifat
menamakan sifat sebagai sifat akliyah. Tapi kita ada sifat, kita daripada 20 sifat itu kita bahagikan sifat itu kepada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Tapi difahami daripada konteks yang mereka sebutkan itu, bila dia orang kata Asy'ariyah mengisbatkan 7 sifat akliyah itu ialah sifat ma'ani lah basically. Cuma mereka tidak fahamlah sebenarnya apa itu ma'ani yang kita nisbahkan, maratibul wujud yang kita maksudkan, iaitu daripada sifat yang wujudi ataupun sifat yang berbentuk amrun itibari dan juga sifat yang berbentuk hal ataupun ahwal. Dan juga mereka mengatakan bahawasanya Al-Ghazali ini menggunakan rasa hati je untuk mengisbatkan sifat-sifat ini. Jadi Imam Ghazali ni hanya guna rasa-rasa hati, agak-agak sangkaan sahaja untuk mengisbatkan sifat-sifat ini mengatasi dalil nakli dan akli. Ini sebenarnya tak betul. Kalau kita tengok dalam kitab Imam Ghazali, daripada sekecil-kecil kitab sampai sebesar-besar kitab, Imam Ghazali itu penuh dengan pendalilan dalil akliyah dan dalil nakliyah beliau ni. In fact, Imam Ghazali inilah yang menerajui mazhab mutaakhirin al-Asy'ariyah itu, bermula daripada Imam Ghazali, kemudian Imam Khatib al-Baydawi, Ibn Khatib al-Baydawi, Imam Ar-Razi, Imam Sanusi dan sebagainya. Adapun golongan mutaqaddimin itu ialah Imam Abul Hasan al-Asy'ari, Ibnu Mujahid murid beliau, Al-Baqillani, Al-Juwaini, itu adalah mutaqaddimin golongan Asy'ariyah. Seterusnya mengatakan Asy'ariyah mutaakhirin berpendapat sama seperti golongan awal, tapi menambahkan perkara lain, iaitu mentakwilkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala tidak diisbat. Mentakwil sifat Allah Ta'ala. Itu seperti yang kita sebut tadi, yang ahli panel sebelum ini dah sebutkan. Sebenarnya ulama-ulama lain juga mentakwil. Cuma takwil mereka itu disebutkan sebagai takwil ijmali. Tafwid mereka itu sebagai takwil ijmali. Dan ini semua telah dilakukan oleh hatta Al-Baqillani sendiri. Maknanya mengatakan mereka ini tidak mentakwilkan, tak tepat. Mengatakan Imam Ghazali pun tidak stabil, kerana pada awalnya mengisbatkan 7 sifat dan takwil yang sifat-sifat yang lain, kemudian tu kembali semula ke manhaj sunnah, iaitu mengatakan Imam Ghazali itu di akhir hayatnya itu beristighraq dengan ilmu hadis sehinggalah beliau wafat itu Sahih Bukhari itu duduk atas dada dia. Ini bukan dalil kepada menunjukkan Imam Ghazali itu wafat. Sebenarnya mengatakan Imam Ghazali tak stabil itu tak betul, kerana Imam Ghazali dalam kitab dia ni, dalam kitab Imam Ghazali itu mengkhususkan kitab dia ni kepada audiens yang berbeza. Kalau kita tengok kitab Iljamul Awam itu dikhususkan kepada orang awam. Jadi bila khitab Imam Ghazali itu bercakap dengan orang awam, of course lah Imam Ghazali dalam Iljamul Awam melaranglah orang awam ni daripada masuk Iljamul Awam fil khawd fi ilmi kalam tu. Anil khawd fi ilmi kalam, melaranglah orang awam itu untuk terjun dalam takwil, kerana orang awam ni dia tidak ada basis, dia tidak ada kefahaman, dia tidak faham mustaqul lughah dan sebagainya. Jadi Imam Ghazali kata tak boleh, orang awam ni tak boleh takwil, sebaliknya lebih selamat untuk tafwid, serah kepada Allah Ta'ala sahaja, makna kita tidak dituntut untuk mengetahui makna dia apa. Kemudian mengatakan Asy'ariyah suruh takwil sifat-sifat istiwa nuzul kerana takut tasybih, tapi tetap saja mengisbat 7 sifat. Kita tidak hanya mengisbatkan 7 sifat, kita isbatkan segala macam sifat yang kesempurnaan itu adalah sifat Allah Ta'ala, dan kita nafi semua sifat yang kekurangan itu daripada Allah Ta'ala. Cuma sifat yang 7 ma'ani itu, ya kita katakan itu adalah sifat wujudi, sifat yang betul-betul ada, maknanya sawa'un fi kharijin nas atau kharijil zihn ataupun dakhilul zihn. Manakala sifat-sifat yang seperti salbiyah, kidam, baqa', mukhalafatul lil hawadits, qiyamu bi nafsi wahdaniyah dan sebagainya itu adalah sifat amrun itibari, kerana kita tak dapat tunjuk makna dia macam mana. Benda tu hanya ada dalam iktibarul akal kita saja, dalam minda kita saja, tidak ada dalam fil kharij, tidak ada. Kemudian mereka juga melakukan kritikan keras terhadap ulama-ulama Asy'ariyah seperti Al-Baqillani, Ibnu Furaq, Al-Juwaini, Al-Qushairi, Al-Ghazali dan sebagainya, dan mengatakan seolah-olah mereka ni tak faham manhaj Asy'ariyah yang betul. Sebaliknya mereka yang mengkritik inilah yang lebih memahami manhaj Asy'ariyah. Tak logik ke kita kata macam tu? Jadi ulama-ulama besar Baqillani, Ibnu Furaq ni semua tak faham Asy'ariyah sebenarnya.
sebaliknya mereka yang faham Asy'ariyah, manhaj sebenar Asy'ariyah. Ini nanti kita akan sebutkan isu ini. Mengatakan pemikiran Al-Haris Al-Muhasibi sebagai sama dengan pemikiran Ibn Kullab, ya betul, tidak ada masalah. Mereka mengatakan Imam At-Tabari mengisbatkan istiwa atas makna di atas arsy dan istiwa bagi beliau dengan makna tinggi. Dengan makna tinggi juga masih boleh diihtimalkan, makna tinggi makanah dan sebagainya. Itu seperti Imam Bukhari itu tadilah. Kalaupun mereka mengisbatkan, mereka hanya mengisbatkan lafaz zahir saja, tidak mengisbatkan makna zahir. Berbeza dengan berbeza dengan orang-orang yang ialah Wahabi dan golongan-golongan yang seumpama dengan mereka lah. Mereka ini mengisbatkan makna hakiki bagi Allah Ta'ala. Kalau kata istiwa dengan makna duduklah, cuma duduk dia tak sama macam duduk kita. Tinggi dia tak sama macam tinggi kita dan sebagainya. Kemudian menurut mereka, ahli hadis ni ialah orang yang berpegang kepada sunnah ataupun salaf, bukan muhaddis. Ini satu benda, bila mereka kata kita ni adalah ahli hadis, mereka sebenarnya bukanlah orang yang faham pun sebenarnya tentang hadis. Hanya dengar satu hadis, 1, 2, 3 hadis, kemudian terus mengatakan kita adalah ahli hadis. Dan kita nak ikut ahli hadis. Nak ikut ahli hadis tak ada masalah lah, cuma mengaku, mengklaim kita sebagai ahli hadis, muhaddis, itu fihi nazarun lah. Kemudian mengatakan ilmu kalam adalah punca terjadinya krisis kerana tidak berdasarkan manhaj ilmu yang betul, tapi berdasarkan dakwaan, sangkaan, waham, tanggapan, khayalan dan tekaan-tekaan rambang, dan tidak berdasarkan ilmu, tapi banyak bergantung kepada kias-kias yang hanya pada tahap sangkaan dan bukan pada tahap sangkaan dan zon, bukan pada tahap yang meyakinkan. Jadi ini adalah kata-kata sahajalah, tidak ada sebarang makna sebenarnya, kerana mazhab Asy'ariyah itu bukanlah mabniun ala zon ataupun ala waham ataupun khayali. Bahkan kita itu adalah burhan akli, istidlal akli. Kita punya istidlal akli itu adalah satu istidlal yang sangat kuat, seperti yang disebutkan oleh panel yang tadi. Mengatakan memang tidak diragui bahawasanya hadis mutawatir itu lebih kuat berbanding hadis ahad, tapi tidak bermaksud hadis ahad perlu ditinggalkan sama sekali. Sebaliknya kena tengok sanad dan matan. Kalau sahih kita boleh terima, kalau tak sahih kita tak perlu terima. Sebab tak sahih itulah yang jadi hadis ahad. Itu yang pertama. Oleh sebab itu mengatakan tidak benar mengatakan hadis ahad tidak membawa kepada ilmu yang meyakinkan secara mutlak. Hadis yang ahad, khabar yang ahad itu kan boleh dibawa ataupun boleh diamalkan sebagai sumber sokongan, tapi tidak boleh dijadikan hujah di dalam akidah. Nak membina akidah kita berdasarkan dalil yang zon ataupun khabar yang ahad, itu tidak boleh. Itu jelas. Mengkritik Asy'ariyah menggunakan kitab As-Sijzi fi ar-Radd 'ala man ankara al-harf was-saut, dan juga menghuraikan kitab ini mengatakan ayah kepada Imamul Haramain, rujuk balik daripada mazhab Asy'ariyah dan kembali kepada salaf, kemudian mengkritik Asy'ariyah. Ini kena tengok, kena cek baliklah, saya tak pastilah yang ini betul ke tak. Kemudian mengatakan Imam Juwaini juga menarik kembali pendapatnya yang takwil dalam irsyad, kemudian tinggal pendapat takwil itu dan kembali kepada salaf. Ini saya rasa fakta ini agak kurang tepat, kerana kalaulah dia tarik balik pendapat dia, macam contoh Imam Ghazali, kalaulah betul dia bertaubat daripada akidah salaf, mestilah dia tulis kat kitab sebagaimana Imam Abu Hasan Asy'ari tulis kitab. Dan mestilah dia pada akhir kitab beliau tu dia sebutlah, contohnya dia kata akidah inilah akidah yang aku yang baru, pegangan aku yang baru, aku buang akidah-akidah aku yang lama, seperti mana aku buang jubah aku itu, seperti yang disebutkan. Dia kena declare lah. Kalau kita yang declare, kita kata dia ini bertaubat dan sebagainya, tidak ada declaration, maknanya itu hanya dakwa saja, tidak ada ni. Dan juga kalaulah betul Imam Juwaini ini kembali kepada pendapat salaf, itu agak diragui, kerana kalau kita tengok dari sudut susunan kitab, kitab Al-Aqidah As-Sughra yang kita baca hari ini, setiap orang baca, seluruh dunia dah tersebar kitab Ummul Barahin. Kitab Ummul Barahin itu asalnya daripada kitab Wusta. Kitab Wusta datangnya daripada kitab Kubra. Kitab Kubra Imam Sanusi ini
kalau kita bandingkan, sebenarnya ia itu berasal daripada kitab Irsyad Imam Juwaini. Ada kitab Irsyad yang kata Imam Juwaini salah tulis tadi tu. Sebenarnya kitab tu datang daripada kitab Irsyad. Dan juga kitab Irsyad asalnya daripada kitab Asy-Syamil fi Usuluddin, karangan beliau juga Al-Juwaini, dan kitab Usuluddin itu datang daripada Syarah Lumat Imam Baqillani, dan Baqillani itu mengambil isi kandungan itu daripada kitab Al-Lumat karangan Al-Asy'ari itu sendiri. Jadi silsilah itu jelas. Kalau betul Imam Haramain itu tarik balik pendapat beliau, takkanlah dah jadi establish macam tu akidah dia boleh sampai ke akidah Sughra Ummul Barahin Imam Sanusi, dan kitab ini dah talaqqal qabul min qibalil alam, diterima oleh seluruh pelosok alam, diterima oleh semua orang Islam. Takkanlah tak ada orang yang tahu bahawasanya Imam Juwaini dah tarik balik pendapat beliau. Dan juga disebutkan juga oleh Imam Abu Amrin As-Salaliji, mengatakan bahawasanya kitab beliau Abu Amrin As-Salaliji ini merupakan antara yang pertama memasukkan, antara orang yang awal membawa akidah Asy'ariyah di Maghribi, yang sehingga beliau mengarang kitab Al-Aqidah Al-Burhaniyah, dan kitab ini disyarahkan oleh ramai ulama, dan manuskripnya itu sangat banyaklah di Maghribi dan juga di luar Maghribi, di Afrika, di negeri Afrika. Seterusnya mengatakan Asy'ariyah itu menafikan sebab dan musabbab. Kerana tidak faham konsep kasab kita itu. Kita tidak mengatakan semuanya itu terjadi dengan sebab makhluk itu sendiri, dan juga tidak semuanya itu adalah semata-mata kudrah azali seperti yang kita sebutkan dalam bab af'alul ibad tadi, tapi kita menengahi di antara kedua-duanya. Kita ada kasab. Jadi mereka tak faham sebenarnya berkaitan dengan konsep kasab mazhab Asy'ariyah. Dan juga menurut mereka, iman menurut Asy'ariyah, menurut mazhab Asy'ari itu adalah membenarkan dalam hati sahaja. Ini isu ini adalah benda yang khilaf di kalangan para ulama, kan. Setengah kata al-iman huwa tasdiq, ada setengah lain kata al-iman huwa tasdiq, dan juga al-amalu bil jawarih wal nutqu bil lisan. Tapi kalau kita tengok dalam akidah Ibnul Hajib, dalam Tahrirul Matalib lima tadammanathu akidah Ibnul Hajib karangan Al-Baqi Al-Qummi, beliau menyebutkan wa anna al-iman ibaratun an tasdiqir rusul fi kulli ma ulima bid-darurati maji'uhum bihi 'ala al-asah. Maka fa'ala hadza, iman itu adalah ibarat daripada membenarkan apa yang dibawa oleh rasul, secara apa yang dibawa oleh para rasul daripada perkara yang ma ulima minad din bid darurah, perkara yang telah disepakati dalam agama secara pasti, membenarkan perkara itu dalam hati. Maka fa'ala hadza an-nutqu bil lisan syaratun fi ijra'il ahkam ad-dunyawiyah. Di sini beliau menyebutkan melafazkan dengan lidah itu adalah syarat untuk menjalankan hukum hakam dunia. Kalau dia tak mengucap kalimah syahadah, dia tak sebut, dia tak declare Islam dia itu, mana kita nak tahu dia orang Islam ke tak Islam? Wal a'malul kharijati anhu, dan juga dia tak nampak perbuatan semayang. Macam mana kita nak tahu dia orang Islam ke ataupun dia tak Islam? Tapi kalau dia dah betul-betul yakin di dalam hati dia, membenarkan apa yang Nabi sebut, apa yang Rasul sebut, apa yang Quran sebut, maka dia dah jadi Muslim. Sebagai contohlah kita kata hari ini ada orang Buddha lah contoh dia. Dia dah cenderung nak masuk Islam, dah percaya kepada kebenaran Islam, tapi takut, sebagai contoh, takut kepada mak ayah dia, takut kena sisih dan sebagainya, maka tidak melafazkan syahadah secara terbuka, tidak declare Islamnya sebab takut kena buang keluarga ataupun kena pukul dan sebagainya, maka tak kekal, tak sebut syahadah. Maka mereka itu kalau betul pembenaran itu, maka akan dihukum Islam lah, akan masuk syurga lah. Cuma of course lah, kalau dia mati kita tak mandikan, kita tak kafankan, kita tak lakukan hukum-hukum Islam kat atas dia, kerana zahirnya kita tak nampak. Nahnu nahkum bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya tengok zahir lah, yang dalam hati itu kita tak tahu. Kemudian mereka mengatakan golongan Asy'ariyah mutaakhirin ini gagal beriltizam dengan pendapat guru mereka, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, iaitu
Imam Abu Hasan Asy'ari ini mengisbatkan tapi mereka mentakwil, iaitu pengikut dia ini mentakwil. Sebenarnya jadi ini adalah berbicara tentang apa yang diisbatkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari di dalam kitab beliau Al-Ibanah. Jadi sebenarnya secara basically in principle para muhakkikun dalam berinteraksi dengan kitab Ibanah itu ada 3 pandangan, ada 3 pandangan, ada 3 pendapat. Yang pertama, mengakui kitab ini merupakan kitab karangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Golongan kedua mengaku mengiktiraf kitab ini kitab Asy'ari, tapi mengatakan ada tangan jahat yang mengubah nas kitab ini, ada berlaku tahrif dalam kitab ini. Dan pendapat ketiga mengatakan kitab ini bukan tulisan Imam Abu Hasan Asy'ari, sebaliknya tulisan orang lain. Walaupun Ibnu Asakir menisbahkan kitab ini kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, tapi ada juga ulama yang sezaman dengan Ibnu Asakir, iaitu Imam Qadhi Iyad, muhaddits kabir. Imam Qadhi Iyad menisbahkan kitab Ibanah ini bukan kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, dan sebaliknya kepada Abu Marwan Malik As-Sa'di, seorang Hasyawiyah Hanabilah. Abu Marwan itu wafat tahun 330 Hijrah, manakala Al-Asy'ari wafat 324 Hijrah. Farqu basit, yani beza sedikit. Tapi nama kitab Ibanah itu, nama kitab Ibanah tulisan Abu Marwan itu menggunakan perkataan fi bukan an, yani Al-Ibanah fi usulid diyanah bukan an usulid diyanah. Jadi basically golongan awal ulama tabaqat itu tidak menisbahkan kitab ini kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Kerana cerdiknya penipuan itu kerana mukaddimah kitab Ibanah dan mukaddimah dan khatimah kitab itu dimasukkan kitab Al-Luma' yang sahih karangan Al-Asy'ari, yang sah nisbah kitab ini kepada Abu Hasan Asy'ari. Tapi dekat tengah-tengah itu dimasukkan dengan ideologi Hasyawiyah Mujassimah. Sebab itulah bukti dia, kalau kita nak kata buktinya kitab Ibanah ni bukan karangan Imam Abu Hasan Asy'ari ataupun ada orang lain yang mentahrifkan kitab Ibanah itu, ialah dalam kitab Ibanah ada 33 tempat takfir, tempat takfir. Sedangkan Al-Asy'ari terkenal tidak mengkafirkan orang, tidak mengkafirkan ahlul kiblat. Kita qauluhu al-masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ishhad alayya anni la ukaffir ahadan min ahli al-qiblah li'anna al-kull yushiruna ila ma'budin wahid wa innama hadha kullu ikhtilafun ibarat. Yani Imam dia tidak mengkafirkan mana-mana pun ahli kiblat. Tapi dalam kitab ini sahaja ada 33 at least tempat takfir. Sedangkan Al-Asy'ari sendiri sebenarnya tidak mentakfirkan orang. Yang kedua, Imam Abul Hasan Asy'ari itu berterusan dikutuk oleh golongan Hasyawiyah Mujassimah sejak zaman berzaman. Kalaulah betul Imam Abu Hasan Asy'ari mengisbatkan, kenapalah Hasyawiyah nak kutuk dia? Dah semazhab dengan dia, patut dia orang berbangga lagi lah dengan Abu Hasan Asy'ari. Sebaliknya tak. Abu Hasan Asy'ari sendiri tidak mengatakan sebenarnya. Kalau kita tengok Al-Luma' yang sahih nisbahnya kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, sangat berbeza, kontradik di antara apa yang ada di dalam kitab Al-Ibanah. Yang ketiga, dalil bab qadimul Quran itu dalam Ibanah menyalahi ahli sunnah wal jamaah, menyalahi pandangan beliau sendiri dalam mazhab, dalam kitab Al-Luma' dan sebagainya. Banyak lagi lah perbezaan-perbezaan yang kita dapat disebabkan. Jadi dalam ilmu manuskrip, dalam ilmu filologi dan kodekologi, sebelum kita menisbahkan kitab itu kepada satu orang, kita kena tengok beberapa faktor. Antaranya ialah kelangsungan antara kitab beliau ini dengan kitab beliau yang lain yang dah sabit kitab beliau. Ataupun kitab beliau disebut di dalam mana-mana kitab beliau yang lain. Sebagai contoh dalam Al-Luma' beliau menyebutkan sila rujuk kitab aku iaitu Al-Ibanah sebagai contoh. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Dia kata boleh rujuk kitab ini dalam Ihya, boleh rujuk perbahasan ini dalam Munkir Minad Dhalal dan sebagainya. Seterusnya mengatakan Asy'ariyah menamakan perbuatan Allah Ta'ala berkaitan dengan zatnya sebagai benda baru yang hawadis. Ini sebenarnya tak faham kepada apa yang di dalam mazhab Asy'ariyah disebutkan sebagai ta'alluq qudrah, tanjizi hadis. Betul lah qudrah Allah Ta'ala itu adalah qadim, tapi ta'alluqnya benda itu berlaku pada hari ini, berlaku pada waktu imkan, maka itu kita tak panggil qadim lah, itu kita panggil
kita panggil hadis lah perkara itu, tapi sifat Allah Ta'ala itu sendiri, itu adalah qadim, sama lah seperti ilmu dia, iradah dia dan sebagainya, itu semuanya qadim. Cuma dalam sifat kudrah itu ada ta'alluq, namun ada ta'alluq tanjizi hadis. Berlaku pada zaman inilah. Kemudian mengisbatkan kata-kata Imam Malik, caranya tidak diketahui, iaitu perinciannya tidak diketahui, iaitu al-kaifu majhul. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'ah. Dia kata istiwa ni basically kita dah maklum, kita dah tahu disebut dalam Al-Quran. Cuma kaifnya sahaja kita tak tahu. Kaifiat macam mana istiwa Allah Ta'ala tu kita tak tahu. Tapi yang penting dia ada istiwa lah, dia ada kaif lah sebenarnya. Cuma macam mana itu kita tak tahu. Ini adalah pandangan, ini adalah kefahaman mereka sebenarnya. So kita boleh tengok dia. Waqad radda Ibnu Qudamah ala man fawwada al-kaifa faqat mustadillan biqauli Imam Malik. Ibnu Qudamah mengerad orang yang mengisbatkan kaif berdasarkan kata-kata Imam Malik, al-istiwa ghairu majhul, iaitu istiwa ghairu majhul, iaitu ghairu majhulul wujud, tidak majhul ada, di anna Allah akhbara bihi wa khabaruhu sidqun yaqinan, iaitu disebut dalam Al-Quran, ada wujud di dalam Al-Quran. La yajuzu syakku fihi, tidak boleh untuk kita syak padanya dan juga tidak ada keraguan. Fakana ghairu majhul li husulil ilmi bihi. Waqad rawiya fi ba'd al-alfaz al-istiwa'u ma'lum wa qawluhum al-kaifu ghairu ma'qul. Dan mereka kata kaif itu tak masuk akal, tak tahu, li'annahu lam yarid bihi tawqifun wala sabil ila ma'rifatihi bighairi tawqifin. Fabayyana anna at-tafwid inda salaf wal hanabilah huwa tafwidul ma'na wal kaif. Wa qala Ahmad la kaifa wala ma'na. Wa qad haka Ibnu Qudamah al-ijma' ala dhalika. Ini jelas disebutkan oleh Ibnu Qudamah sendiri. Kemudian mengatakan bahawasanya Al-Asy'ariyah ini duduk di tengah-tengah antara ahli sunnah ataupun ahli hadis, Salaf dan Mu'tazilah, Jahmiyah. Mana nak kata Al-Asy'ariyah ini duduk di tengah-tengah, merupakan wasatiyah antara Salaf yang sahih dan Mu'tazilah yang batil. Dengan kata lain, Asy'ariyah itu mengambil pandangan yang bercampur antara yang batil dan yang hak. Pandangan ini sebenarnya salah. Pandangan ini sebenarnya bukanlah betul sepenuhnya dan bukanlah salah sepenuhnya juga. Cuma mereka atas bukan jalan salaf dan bukan jalan Mu'tazilah sepenuhnya. Bahkan mereka merupakan aliran ketiga dari kedua aliran tersebut. Jadi sebenarnya kalam ini tidak betul. Kalau kita tengok sebetulnya Asy'ariyah ni, kalau betul-betul faham akan manhaj Asy'ariyah, kita dapat tahap bahawasanya Asy'ariyah itu mengisbatkan Allah Ta'ala dapat dilihat, berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala tidak dapat dilihat di akhirat nanti. Kita Asy'ariyah kata boleh dilihat. Allah Ta'ala itu jawazu ru'yatillahi ta'ala fil akhirah. Boleh tengok Allah Ta'ala dalam akhirat. Tapi pada masa yang sama kita menafikan jihad. Kita tengok Allah Ta'ala itu bukanlah dengan jihad. Allah Ta'ala itu bertempat dalam syurga dan sebagainya. Kita menafikan mujassimah musyabbihah. Wasatiyah kita itu mengisbatkan perbuatan hamba adalah makhluk Allah Ta'ala. Pada masa yang sama kita juga mengisbatkan usaha hamba, menafikan jabariyah, menafikan qadariyah. Makanya perbuatan hamba akan dihitung sebagai hukum taklif. Berdasarkan perbuatan inilah kita diberi pahala ataupun diberi dosa. Dan kemudian mengisbatkan sifat ketuhanan, pada masa yang sama menafikan kaifiat, menafikan Mu'tazilah, menafikan juga mujassimah musyabbihah. Kemudian mengisbatkan hukum dan tidak boleh memberontak, burak tak boleh, melawan, menolak kepada khawarij, mengisbatkan asbab kerana pada masa yang sama kerana asbab itu tidak boleh, kita mengisbatkan asbab, tapi pada masa yang sama kita tak kata asbab itu memberi kesan, kerana yang memberi kesan itu hanya Allah Ta'ala sahaja. Inilah wasat Asy'ariyah Maturidiyah sebenarnya, bukanlah seperti yang difahami tadi. Kemudian kita tengok lagi di bahagian takwil, mengatakan setiap ayat yang ingin ditakwil haruslah mempunyai dalil syara' ataupun dalil naqli terhadap makna takwil. Sekiranya tidak, takwilan itu salah. Jadi, mengatakan hadis yang turun, hadis Allah Ta'ala turun 1/3 malam itu tidak perlu kepada takwilan. Sesiapa yang mentakwil diminta membawa dalil syara' bagi menyokong tindakan itu. Jika tidak, itu akan termasuk dalam erti kata menyeleweng dan menafikan nas. Ini jelas, mana menolak takwil secara mutlak. Seperti yang kita faham tadi daripada apa yang pembentang sebelum sebut, Maulana sebut, takwil itu perlu untuk memahami. Kalau tidak ada takwil, maka macam mana kita nak memahami Al-Quran? Susah.
Mengatakan takwil yang digunakan oleh ahli kalam ialah merujuk kepada mengalih makna zahir kepada makna yang lain yang tidak kuat. Ini betul lah, sebenarnya kita mengalihkan makna, tapi bukanlah dengan makna yang tidak kuat. Cuma kita kata ada sebab ada qarinah bahasa. Contohnya mentakwilkan lafaz ziyad itu dengan makna kuasa. Bukanlah sebab tak nak pegang, tak nak, sebab nak mengelakkan mentajsimkan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Sebaliknya sebab ada qarinah bahasa Arab yang mengatakan yang membolehkan kita mentakwilkan kudrah itu dengan makna kuasa. Kalaulah kefahaman orang Arab itu kita tak boleh ambil kira. What's the point Allah Taala turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan dan sebagainya. وبما أن القرآن عربي فلا بد أن يكون له معان على مقتضى كلام العرب وأساليبهم. قال النحوي وجاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم رضوان الله عليهم من الاحتجاج من غريب القرآن ومشكلاته باللغة والشعر. Sahabat-sahabat Nabi itu berhujah terhadap ayat-ayat Quran yang gharib al-Quran dan masalah-masalah yang dimuskilkan dalam Al-Quran dengan lughah, dengan bahasa dan juga dengan syair. Syawahidnya itu ialah syawahid lughah dan syawahid syair. Kalaulah tak boleh guna bahasa Arab, kalaulah nak kena bawa datang Quran juga, dalil syarak juga, maknanya susahlah, sempitlah. Sebab itulah salaf juga menyebutkan kena menggunakan lughah, kena menggunakan syair sebagai syawahid. Maknanya kepentingan melihat kepada bahasa. Mana bahasa Arab, dalalah bahasa Arab itu diguna pakailah di dalam pemahaman takwil dan sebagainya. Kata Ibn Abbas, apabila kamu bertanyakan kepada aku tentang gharibil Quran, maka tengoklah ia di dalam syair. Fa inna syi'ra diwanul Arab, kerana syair itu adalah dewannya orang Arab, kamusnya orang Arab. Sedangkan Ibn Abbas itu adalah orang sahabat yang paling tahulah berkenaan dengan tafsir. Ini disebutkan oleh Ibn Taimiyah sendiri. Mengatakan kita tidak patut mengatakan sepatutnya kita kata Allah Ta'ala itu istiwa di atas aras, tapi tidak sama dengan istiwa manusia. Mana Allah Ta'ala istiwa lah, tapi istiwanya tak sama dengan manusia. Tangannya tidak sama seperti tangan manusia. Turunnya Allah Ta'ala itu dia ke langit tidak sama seperti turunnya manusia, dan begitulah lain-lain sifat. Ini jelas dah kita dah sebutkan tadi, tidak boleh menyebutkan macam tu. Itu akan membawa kepada tajsim, yu'addi ataupun yufdi ila tajsim. Mengatakan orang yang menafikan istiwa bagi Allah Ta'ala dan mentakwilkan istiwa itu dengan makna istilah. Kenapa Allah Ta'ala tak guna perkataan itu sendiri sedangkan dia boleh saja guna perkataan itu? Kenapa dia biar saja lalu datang orang yang suka takwil dan guna perkataan itu? Ini jelas menunjukkan kedangkalan akal ataupun tidak memahami sebenarnya perkataan tersebut. Mengatakan apabila kita sebut tangan Allah dan tangan pengawal, tangan manusia, muka manusia, muka pakaian, muka dinding, kita tahu itu hanya persamaan dari segi nama sahaja, bukan hakikat. Samalah. Kadang-kadang mereka juga sama-sama pemikiran mereka juga tidak jelas dan saling tanakut, saling berlaku pertembungan di antara idea mereka sendiri, menunjukkan bahawasanya mereka ini tidak jelas dengan pegangan mereka sendiri. Mengatakan tangan ada dua makna, satu makna anggota, satu tidak ada makna anggota, satu tak ada hubungan dengan jisim. Seperti contoh negara itu berada dalam tangan Amir. Nabi tak memasukkan hadisnya tangan yang berjisim itu yang terdiri daripada darah, daging, tulang. Jadi orang awam kena i'tiqad tangan itu merupakan satu ungkapan tentang makna Allah Ta'ala daripada makna-makna tertentu yang bukan jisim, yang bukan arat, yang bukan mana makna itu layak bagi Allah Ta'ala. So basically inilah takwil yang Asy'ariyah buat. Kita isbat lafaz itu, kita isbat zahir lafaz itu, tapi maknanya itu kita nafilah daripada Allah Ta'ala. Inilah takwil sebenarnya. Kadang-kadang dia sendiri pun tidak faham. Baik. Doktor, mohon maaf mencelah. Ya. Masa ada tinggal 2 minit lagi. Okey, saya cuba cepat sikit. Seterusnya berkenaan dengan sifat kalam. Ini juga banyak pendapat, banyak kekeliruan berlaku dalam isu sifat kalam ini. Saya tidak ingin jelaskanlah sebab berlakunya secara umumnya, berlakunya kecelaruan dalam isu kalam ini kerana tidak faham, tidak membezakan antara kalam nafsi dengan kalam lafzi Allah Ta'ala. Mengatakan bila kita kata Quran, kalam itu
tidak boleh berhuruf, tidak boleh bersuara, kita masukkan ialah kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala yang tidak ada mula, yang sifat yang qadim itu bukanlah kalam dengan makna Quran itu. Kemudian tajsim dan tashbih, mengatakan sebenarnya makna yang sebenar bagi Allah Ta'ala itu ialah tidak ada yang menyerupakan sesuatu pun dengan Allah Ta'ala dari segi uluhiyah. Sebaliknya dari segi rupa, ia sama seperti rupaku dan sama seperti rupa anda sekalian. Ini adalah secara zahirnya soreh lah, tajsimnya sama seperti rupaku, rupa anda sekalian sama dia. Tapi uluhiyahnya itu kita tak sama. Itu masalah. Dan mengatakan tak boleh mengkiaskan turun Allah dengan turun makhluk kerana nanti akan didakwa sebagai satu kekurangan dan ia tidak layak bagi Allah Ta'ala. Dia lupa yang turun Allah Ta'ala itu tidak diketahui bentuknya yang sebenar melainkan Allah Ta'ala sahaja. Dan sebagainya. Jadi bentuk itu apa maksud bentuk? Jadi ada kaifiat lah, cuma kita tak tahu kaifiat macam mana. Ini tak betul. Dalam mazhab kita, dalam mazhab Asy'ariyah menafikan perkara seperti ini. Dan juga mengatakan sebagaimana ini yang terakhir, mengatakan sebagaimana yang sabit dari segi syarak Allah Ta'ala itu berpisah dari segala makhluknya dan beristiwa di atas arasnya yang berada di luar alam maya. Jadi mereka ni basically mengisbatkan bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak berada di dalam alam tapi berada di luar alam. Maknanya ada tempat juga tapi di luar alam itu. Maknanya makan adami, makan yang tidak ada. Ada tempat tapi tempat itu tidak ada di mana. Jadi pening, maknanya tidak boleh. Maknanya secara makulnya tidak boleh difahami. Mengatakan bahawa memahami bahawa Asy'ariyah yang kata Allah Ta'ala ni tak dapat buat apa-apa, tidak bercakap dengan iradahnya. Memanglah Allah Ta'ala tidak bercakap dengan sifat iradah, Allah Ta'ala itu berkata-kata dengan sifat kalam dia. Ta'alluq sifat itu mereka tidak jelas dan tidak bersifat dengan apa-apa sifat. Quran bukan kalam Allah secara hakiki. Quran itu adalah kalam Allah al-munazzal, yang diturunkan. Yang diturunkan maknanya makhluk. Bukanlah. Bila kita kata makhluk itu bukanlah kita maksudkan makhluk itu kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala itu makhluk. Jadi kita kata bukan makhluk, itu adalah qadim. Allah Ta'ala tidak berada di dalam alam ataupun di luar alam dan dia tidak boleh disifatkan dengan hikmah dan keampunan. Ini jadi jelas. Jadi pendapat mereka itu Allah Ta'ala itu mesti ada tempat. Cuma tempat itu kita tak tahu. Tapi ada tempat. Jadi inilah kekeliruan. Jadi secara keseluruhannya kesimpulan yang kita boleh buat ialah mazhab golongan Wahabi dan Salafi itu tidak mempunyai manhaj yang jelas sebenarnya. Dalam kefahaman mereka sendiri juga berlaku tanakut. Perbezaan kita dengan perbezaan mereka bukanlah perbezaan furuk. Sebaliknya perbezaan usul, perkara-perkara yang usul di dalam agama. Seperti yang disebutkan tadi, kalau khilaf kita dalam isu-isu kecil, kunut ke tak kunut, itu tak ada masalah. Dia nak buat, you buat. Kita nak buat, kita tak payah buat. Cuma masalah kita ialah masalah pegangan. Jadi mereka mengkafirkan kita kerana mengatakan Allah Ta'ala itu tidak berhuruf, kalam Allah Ta'ala tidak berhuruf bersuara dan akhirnya mengeluarkan kita daripada millah, daripada Islam. Sebab itulah boleh menimbulkan berlakunya irhabi, terorisme, bom sana dan bom sini, bunuh orang tu, pancung potong kepala orang tu, orang ni. Itu semua kerana asal usul perbezaan kita itu perbezaan usul. Daripada sinilah membawa kepada perbuatan, kepada natijah-natijah yang kita sebutkan tadi. Jadi saya rasa cukuplah dulu setakat itu. Terima kasih kepada semua atas kesudian mendengar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Ahmad Arif bin Zulkifli, pembantu Profesor Kuliah of Islamic Living Knowledge and Human Science, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, di atas pembentangan yang cukup jelas dan bersemangat itu tadi. Baiklah, kita teruskan kepada sesi soal jawab yang mana terdapat beberapa soalan yang diajukan kepada pembentang. Terima kasih kepada yang bertanya. Mohon maaf, memandangkan masa tidak mengizinkan, kita tidak dapat membaca ke semua soalan daripada peserta. Jadi, soalan yang pertama. Ada ulama besar Asy'ariyah yang asalnya guna ta'wil, di akhir hayat mereka kembali kepada kaedah salaf. Maka, adakah mereka kembali kepada kaedah tafsir makna atau kaedah isbat makna zahir? Baik. Ini pun kita dah sebutkan tadi. Ulama besar Asy'ariyah yang pertama sekali, bawalah betul-betul isbat. Buktikan betul dia tu irja' ataupun yarji' min aqidatihi al-qadimah. Kata-kata beliau yang sebelum tu dan kembali kepada takwil.
kembali kepada takwil ijmal ataupun kembali kepada tafwid dan sebagainya. Tapi ala kulli hal, kalau kembali kepada tafwid sekalipun, tetap saja tafwid itu dengan makna tafwid dengan makna tafwid maknalah tidak mengisbatkan makna hakiki bagi Allah Taala, seperti yang kita sebutkan tadi, macam imam Hanabilah, ashabul Hanabilah tadi itu yang mengisbatkan zahir, tapi makna sebenarnya, makna hakiki itu diisbatkan kepada Allah Taala. Walaupun kita sendiri pun sebenarnya kita kata bila kita takwil itu adalah zon sahaja, apa yang nampak bagi kita. Hakikatnya sebenarnya kita tak tahu, itu terserah kepada Allah Taala lah. Kita ijtihad qadral mustata' untuk cuba mengelakkan berlaku kekeliruan terhadap makna sesuatu lafaz itu. Islam dah tersebar, banyak orang asli pun dah masuk Islam, semua nak faham. Jadi kalau kita tak takwil dan sebagainya, itu jadi fitnah lah. Wallahu a'lam.